Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama sekali lagi pada malam yang penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh dengan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, marilah sekali lagi sama-sama pada malam ni kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah izinkan kita pada malam ni untuk sama-sama kita hadir ke masjid, untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu insya-Allah. Dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kekuatan kesihatan kepada kita. Masih lagi kita boleh berjalan lagi, alhamdulillah. Masih lagi kita boleh melihat lagi, masih lagi kita boleh membaca lagi, masih lagi kita boleh berfikir lagi, masih lagi kita boleh makan dan minum, boleh mendengar lagi, alhamdulillah. Maka segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita daripada dulu, sekarang dan juga akan datang, bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khususnya kita nak menunjukkan diri kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ni, kita gunakan kepada jalan kebaikan insya-Allah. Gunakan kepada jalan kebajikan. Allah berikan kepada kita nikmat kesihatan, kita gunakan nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita, gunakan kepada jalan kebaikan, jalan kebajikan insya-Allah. Moga-moga kalau kita bersifat dengan sebegitu, insya-Allah kita moga-moga tergolong dalam golongan orang-orang yang disebut sebagai asyakirun, iaitu orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita insya-Allah. Dan kita doakan juga moga-moga Allah Subhanahu wa taala kalangan orang-orang yang ikhlas, istiqamah juga dalam kita beramal dengan ilmu insya-Allah. Ikhlas dan istiqamah juga dalam kita berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita sambung macam biasalah pengajian kitab kita. Kitab apa ni tuan-tuan? Kitab Matla'ul Badrain. Matla'ul Badrain yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Kitab yang membincangkan berkaitan dengan hukum hakam fiqh, hukum hakam fiqh. Dan perbincangan di masjid kita ni tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum adalah perbincangan berkaitan dengan bab sembahyang, bab solat. Dan perbincangan solat yang kita duk bincang di masjid kita ni tuan-tuan dan puan-puan sampai kepada bab rukun sembahyang. Tak habis lagi rukun sembahyang tu, dah banyak kali kelas dah. Rukun sembahyang pun banyak. Jadi nak habis tu dia ambil masa sikit lah. Cumanya malam ni dia rukun dekat akhir-akhir dah. Akhir-akhir dah tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum ni kita membincangkan rukun berkaitan dengan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahiyat akhir. Selawat pada tahiyat akhir. Dan pada malam ni kita masuk pada rukun yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Rukun yang seterusnya yang tidak kurang penting juga kepada kita, rukun
Yang mana rukun yang kita nak bincang pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah lafaz memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, pada salam yang terakhir, salam selepas daripada kita baca tahiyat, selepas daripada kita selawat, maka kita akan beri salam. Salam untuk kita keluar daripada sembahyang kita. Baik, lafaz salam ni tuan-tuan dan puan-puan, untuk memberi salam ketika mana dalam sembahyang ni, kita boleh bincang dari pelbagai aspek lah. Pelbagai aspek. Yang pertamanya, kita boleh bincang dari sudut nama dia. Adakah lafaz salam ni dia ada nama-nama yang tertentu yang ulama letakkan kepada dia? Dan juga lafaz Assalamualaikum ni tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh bincang dari sudut syarat-syarat dia. Yang mana sebutan assalam yang boleh membatalkan sembahyang, yang mana lafaz sebutan yang menyebabkan sah sembahyang. Kita boleh bincang sedikit. Contohlah, kita kata lafaz Assalamualaikum pada akhir ni, kalau kita baca dengan tanpa alif lam, contoh kita baca Salamun alaikum, adakah sembahyang kita batal? Ataupun kita tukar Alaikumussalam, biasa Assalamualaikum, tapi kita baca dengan Alaikumussalam, maka adakah sembahyang kita itu batal ataupun tidak? Jadi banyak benda lah kita boleh bincang pada malam ni. Tengok yang mana sempat dan yang mana yang sempat kita akan baca. Dan kalau ditanya kepada kita hikmah, kenapa diletakkan Assalamualaikum di akhir sembahyang, tu kadang-kadang orang tanya, dia kata apa hikmah dia ustaz? Kita letak Assalamualaikum di akhir sembahyang. Kenapa Allah letak Assalamualaikum di akhir sembahyang? Kita akan bincang nanti insya-Allah. Dan beberapa hukum yang lain lah berkaitan dengan lafaz Assalamualaikum. Walaupun lafaz Assalamualaikum ni sebahagian daripada kita berkemungkinan dah sempurna dah sebut, boleh dikatakan tak ada masalah dah dalam kalangan kita, tapi kita mengaji juga. Kita mengaji juga kerana di sana berkemungkinan ada hukum-hukum cabang yang berkaitan dengan Assalamualaikum yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita terlepas pandang berkaitan dengan hukum Assalamualaikum, cabang-cabang hukum. Jadi kita akan bincanglah pada malam ni sedikit yang mana sempat insya-Allah. Baik, kita baca kitab ni tuan-tuan dan puan-puan, muka surat 70. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala, memberi salam yang pertama sekurang-kurang bacaannya Assalamualaikum ataupun Alaikumussalam, tapi ia adalah makruh, tidak memadai salam dengan Salamun alaikum. Baik, musannif ini memulakan pernyataannya, dia menyatakan bahawasanya rukun yang ke-12. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita malam ni sampai kepada rukun yang ke-berapa? Ke-12. Sebelum ni rukun yang ke-11, malam ni rukun yang ke-12, dan kemudian bulan akan datang rukun yang ke-13. Selesai dah sembahyang kita. Sembahyang 13 rukun sahaja. Jadi malam ni rukun agak-agak yang terakhir dah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi rukun yang ke-12. Baik, rukun yang ke-12 ni musannif kita kata memberi salam yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. Memberi salam yang pertama sekurang-kurang bacaannya adalah Assalamualaikum, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang menjadi rukun sembahyangnya untuk Assalamualaikum ni, kita memberi salam pada akhir sembahyang ni, yang wajibnya tuan-tuan dan puan-puan adalah salam yang pertama sahaja. Salam yang pertama saya sedia maklumlah, benda ni tuan-tuan pun tahu. Salam yang kedua hanya sunat sahaja. Salam yang kedua hanya sunat sahaja. Salam yang pertama adalah satu kewajipan. Satu kewajipan. Baik, ketika mana tuan-tuan beri salam yang pertama itu, sekurang-kurang tuan-tuan memberi salam, dia sekadar mana cukup dah. Kalau tuan-tuan sebut macam ni untuk mengesahkan sembahyang, tuan-tuan sebut Assalamualaikum, tu dah okey dah. Tak ada masalah dah. Maksud sembahyang kita dah sah kalau tuan-tuan sebut Assalamualaikum, sekurang-kurang yang tu. Kalau tuan-tuan nak dapat pahala sunat lagi, sambung lagi warahmatullah. Itu untuk kita mendapat pahala sunat. Jadi sekurang-kurang bagi lafaz Assalamualaikum warahmatullah ni, untuk nak mengesahkan sembahyang, cukup sekadar Assalamualaikum.
sampai kepada mim saja, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dianggap sebagai orang yang telah keluar daripada sembahyang. Macam tu. Selagi mana belum sampai mim pada alaikum, tuan-tuan doa assalam, belum keluar lagi sembahyang. Kalau tuan-tuan terkentut pada waktu tu, maka sembahyang tuan-tuan tidak dikira. Kena ulang balik sembahyang, ambil wudu, ulang balik. Tapi kalau kata dah sampai mim, assalamualaikum, sampai kum, mim, tu dah sampai, maka tuan-tuan pun terkentut lepas pada tu, berhadas, maka sembahyang kita masih sah, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun jadi secara mudahnya yang wajib kepada kita untuk sebut assalam ni adalah assalamualaikum, sampai setakat tu je. Selebih tu adalah sunat, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kemudian orang tanyalah, dia kata, ustaz, kita pada pengakhiran sembahyang kita akan sebut assalamualaikum berserta dengan paling ke kanan. Kedua, kita, maka dia tanya, dia kata, adakah berpaling ke kiri ataupun ke kanan tu, tuan-tuan dan puan-puan, adakah satu kewajipan ataupun satu kesunatan sahaja? Maka jawapannya sedia maklumlah, ataupun ke kiri, tuan-tuan dan puan-puan, hanya sunat sahaja. Tidak, benda tu seelok kita buatlah, untuk kita menyempurnakan lagi sembahyang kita, dapat pahala sunat apa, maka kita paling ke kanan untuk salam pertama, salam yang kedua. Boleh faham lah, tuan-tuan dan puan-puan? Ini benda asas lah, benda asas kita pun sedia maklum. Baik, bagaimana pula tu tiba-tiba orang ni kata, saya ni bagi salam yang pertama belah kiri. Pula no? Bagi salam yang pertama belah kiri. Jadi bagi salam pertama belah kiri. Kemudian apabila kita nak bagi salam yang kedua, dia kata nak ke kanan atau ke kiri. Gitu. Kadang-kadang kita tersilap, no? Benda tu biasalah. Dia kata salam yang pertama saya tersilap, dia kata bagi belah kiri. Kemudian salam yang kedua saya nak bagi kiri lagi ke, ataupun saya nak bagi kanan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i nyatakan bahawasanya salam yang kedua dia adalah kiri. Macam tu. Jadi kalau salam yang pertama tuan-tuan tersilap bagi belah kiri, salam yang kedua bagi kiri juga. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Kena salam yang kedua hak dia tu belah kiri. Salam yang pertama silap dah, sepatutnya bagi kiri, tak apalah, nak buat macam mana, no? Salam yang kedua pastikan dia dapat hak dia, tempat dia, iaitu salam yang kedua belah kiri, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan akan bagi salam dua kali belah kiri lah kalau tuan-tuan tersilap, no? Tersilap. Baik, benda tu tak ada masalah, no? Tak perlu sujud sahwi apa, no? Cukup untuk kita bagi salam begitu sahaja dah okey. Kemudian orang tanya lagi, no? Dia kata, ustaz, saya ni faham lah, kata ustaz kata salam pertama belah kanan, salam kedua belah kiri. Tapi dia kata waktu bila saya nak berpaling ke kanan dan kiri tu, waktu yang terbaik, ketika mana dia sebut as-salam ke, ataupun sampai doa alai ke, ataupun sampai warahmatullah, baru kita berpaling ke kanan ataupun ke kiri. Dia kata waktu mana yang afdal, yang terbaik dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Sembahyang kita ramai-ramai ni, tuan-tuan dan puan-puan, macam-macam fashion. Kita ni ada yang berpaling sampai mim kum tu, ada yang berpaling selepas daripada warahmatullah baru kita berpaling. Lagi daripada tu, masa tu as-salam tu dia paling siap-siap dah. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi orang bertanya, dia kata, ustaz, yang mana yang waktu yang terbaik untuk tuan-tuan berpaling kanan ataupun kiri, tuan-tuan dan puan-puan? Maka dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, no? Menyatakan bahawasanya waktu terbaik untuk tuan-tuan berpaling adalah ketika mana tuan-tuan menyebut mim pada alaikum tu. Macam tu lebih kurang, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ketika mana assalamualaikum sampai kum, tuan-tuan paling kanan. Kiri pun sama, assalamualaikum, paling ke kiri. Lebih kurang macam tu. Habis saja mim,
Sebelum masuk warahmatullah tu agak-agak lebih-lebih kurang lah tuan-tuan dan puan tu. Kita nak tepat mungkin agak susah, tapi mungkin boleh tepat lah. Habis saja mim, tuan-tuan paling ke kanan. Tu salam pertama. Habis saja mim, paling ke kiri, salam yang kedua. Boleh faham lah tuan-tuan dan puan. Ini adalah pandangan, bukan pandangan, ini adalah tempat yang terbaik dalam mazhab kita Syafi'i. Kita berpaling. Tuan-tuan nak berpaling waktu bila pun tak apa, tak ada masalah apa. Cumanya kita ambil yang mana yang afdal orang panggil dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i. Jadi selepas pada ni, lepas pada kita dah tahu dah, tuan-tuan jangan buat macam lain lah. Bukan maksud buat macam lain. Maksud kata kita pun kadang-kadang kita buat, kadang-kadang kita pun tak tahu waktu bila yang terbaik. Jadi saat mayang ni kita sampai mim, Assalamualaikum, berpaling. Ada semayang lain pula kita warahmatullah, baru kita berpaling. Sebab kita pun tak tahu, keliru kadang-kadang waktu mana yang terbaik. Jadi start daripada hari ni, apabila kita dah faham mim tu adalah tempat yang terbaik untuk tuan-tuan berpaling. Orang tanya sebab apa ni ustaz? No? Pada alaikum tu baru kita disuruh untuk berpaling. Maka tuan-tuan dan puan, sebab dia adalah ketika mana as-salah tu semayang tak habis lagi. Jadi bila semayang tak habis lagi, seeloknya menghadap kepala, dada semua ke arah kiblat. Jadi bila sampai alaikum, semayang dah habis. Macam tu. Bila mana semayang dah habis, maka tak apa, kita nak berpaling ke kanan ataupun ke kiri tuan-tuan dan puan. Dia lebih kurang macam tu lah, dia punya sebab dia, no? Bila sampai mati semayang tuan dan puan. Boleh, no? Baik. Kemudian orang tanya lagi. Dia kata, saya ni ustaz, saya duk tengok orang berpaling ni macam-macam pelbagai juga, kepelbagaian dia kata, macam-macam fashion dia kata. Ada yang jenis paling sikit 45 darjah. Ada jenis berpaling 90 darjah. 90 darjah. Ada yang jenis dia suka tengok orang belakang. Tuan-tuan dan puan, dia berpaling lebih kurang dalam 120 darjah atas 180. Sampai mata dia sampai dekat belah belakang. Biasanya orang jenis macam ni, tuan-tuan dan puan, dia suka tengok orang masbuk. Nampak kemungkinan dia jarang masbuk lah, dia bagus sikit tuan-tuan dan puan, dia mewah apa banyak. Tapi bila mana dia kali belakang, bila bagi salam tu, kita setakat 90 ya, yang biasanya dia paling sampai 180, 120 tuan-tuan dan puan. Jadi adakah palingan itu adalah palingan yang benar dalam mazhab kita Syafi'i, yang paling tepat tuan-tuan dan puan? Maka yang paling tepat tuan-tuan dan puan adalah palingan yang afdal lah. Yang afdal adalah 90 darjah sahaja. 90 darjah ni sekadar mana dia penjuru lah. Tuan-tuan paling dia menghadap kiblat, dan tuan-tuan paling betul-betul belah kanan ataupun belah kiri, mata tuan-tuan belah kanan. Jadi itu orang panggil 90 darjah. Jadi yang afdal adalah 90 darjah sahaja tuan-tuan berpaling kiri ataupun kanan. Dia bahasa mudahnya, kalau dalam kitab-kitab sebut, nampak pipi kita ni, orang belakang nampak pipi kita. Macam tu. Kalau 45 darjah, orang belakang nampak tak nampak. Kalau 90, orang belakang nampak jelas tuan-tuan dan puan. Kalau lebih 90, orang belakang nampak mata kita pula dah. Nampak mata, hidung kita apa semua tuan-tuan dan puan. Jadi kita ni yang jenis suka berpaling lebih dari 90 ni, elok kurangkan lah. Macam tu. Sebab kita ni bukan nak tengok apa sahaja, nak tengok orang masbuk di belakang. Tengok siapa dia ni, duduk masbuk ni. Tuan-tuan dan puan tu, kalau nak cari kawan dia tak apalah. Tapi kalau niat kita kurang elok, itu kalau boleh kita buanglah. Tuan-tuan dan puan tu. Baik, itu dia punya cara untuk kita berpaling. Cara untuk kita berpaling ke kanan ataupun ke kiri tuan-tuan dan puan. Jadi sebab pada ni tuan-tuan boleh faham lah, boleh faham dia punya perbincangan dia. Baik, kemudian orang tanya. Dia kata, ustaz, saya ni lepas pada bagi salam yang pertama, nak bagi salam yang kedua, adakah saya perlu stop ustaz? Stop ni lebih kurang macam ni lah. Saya bagi contoh. Assalamualaikum warahmatullah. Pusing kepala depan sikit, berhenti sat. Kemudian baru Assalamualaikum warahmatullahi. Macam tu. Jadi kita ada berhenti sat di tengah tu. Dia kata, adakah satu keperluan kepada kita dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i untuk berhenti sat di antara salam pertama dan nak pergi ke salam kedua tu, tuan-tuan macam ada saktah sebentar. Saktah ni maksud kita diam sebentar. Adakah satu keperluan? Maka dalam mengikut pandangan daripada al-Imam Al-Ghazali rahimahullah,
menyatakan bahawasanya baginya adalah sunat. Digalakkan tuan-tuan pentisat di bahagian tengah sebelum masuk pada salam yang kedua. Itu pandangan siapa? Pandangan daripada Al-Imam Al-Ghazali, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi daripada imam-imam yang lain dalam mazhab kita Syafi'i, mereka mengatakan tak ada masalah. Nak terus pun tak apa. Lepas bagi salam pertama, terus bagi salam yang kedua pun boleh juga, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi Al-Imam Al-Ghazali dia kata bagi salam montisat sebelum nak bagi salam yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kemudian orang tanya pula, dia kata, Ustaz, saya suka nak kalih-kalih lah, dia kata. Biasa orang bagi salam Assalamualaikum, tapi dia kata saya suka kalih, dia kata Alaikumussalam. Boleh ke tak, tuan-tuan dan puan-puan? Maka dalam kitab yang kita baca ni, dia menyatakan boleh, tapi adalah makruh, tuan-tuan dan puan-puan. Maksud tak elok buat lah. Tapi sembahyang kita masih sah. Sembahyang kita masih sah, cumanya tidak elok, makruh kalau kita kalihkan benda tu. Baik. Bagaimana pula, tuan-tuan dan puan-puan, kalau seseorang ni dia kata Ustaz, luang bagi salam, dia kata luang sembahyang, luang bagi salam pula. Luang sembahyang, dia kata kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam panjang, tuan-tuan dan puan-puan. Biasanya luang sembahyang kita bagi salam yang sebegitu. Maka dia kata dalam sembahyang, dia kata boleh tak? Dia kata saya nak bagi salam yang panjang sebagaimana luang sembahyang. Saya nak bagi salam yang panjang tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak tambah wabarakatuh? Dia kata dalam sembahyang sebagaimana luang sembahyang boleh tambah. Dalam sembahyang boleh tambah kadang, tuan-tuan dan puan-puan. Maka dalam sembahyang tidak sunat untuk tuan-tuan tambah wabarakatuh. Memadai cukup warahmatullah saja. Tapi kalau tuan-tuan tambah, dia tidak ada kesan pada sembahyang, tak ada masalah apa. Cumanya tidak ada kesunatan. Nak kata ada sunat, ada tuntutan sunat dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, tidak ada. Jadi cukup tuan-tuan bagi salam setakat warahmatullah tu dah okey, tuan-tuan dan puan-puan, dah boleh dah, tak ada masalah. Jadi wabarakatuh tu tak perlulah, tuan-tuan. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut lagi beberapa syarat berkaitan dengan nak mengesahkan lafaz salam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ni jaranglah, kadang-kadang orang pun tak pernah nak bincang benda-benda macam ni. Sebab benda ni dia kata terlampau kecil sangat, dia kata kami pun sebut betul dah, tak ada masalah apa. Tapi kita nak sebut juga syarat-syarat yang mana kot-kot terlepas pandang, tuan-tuan dan puan-puan, adalah maka lafaz Assalamualaikum warahmatullahi, tuan-tuan dan puan-puan, dia mesti wajib disertai dengan alif lam pada as-salam tu. Jadi tuan-tuan kena bagi eja, bagi sebut betul-betul lah. Bagi sebut, bagi ada tasydid betul-betul. Assalam, assalam, bagi sin tu bagi kena. Bila sebut sin tu bertasydid, ada sabdu, maka automatik dia akan ada alif lam. Alif lam pada as-salam tu. Tapi kalau tuan-tuan buang alif lam dia, tuan-tuan akan baca macam mana? Salamun alaikum, salamun, salam. Dia tak ada alif lam. Bila tak ada alif lam, tuan-tuan dan puan-puan, adakah sembahyang kita batal? Jawapannya sembahyang kita tidak sah. Tahiyat bagi salam kita tidak sah. Bila bagi salam kita tidak sah, maka sembahyang tuan-tuan tidak sah. Boleh faham tu, tuan-tuan dan puan-puan tu? Alif lam pada bagi salam ni dia kena ada. Dia kena ada. Dia berbeza dengan yang kita bincang tahiyat akhir dulu. Tahiyat akhir, tuan-tuan dan puan-puan, kalimah assalam dalam tahiyat akhir, kalimah apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka. Yang tu tuan-tuan buat alif lam tak apa. Tuan-tuan nak sebut assalamu alayka pun tak apa, salamun alayka pun tak apa, assalamu alayna pun tak apa, salamun alayna pun tak apa. Tapi di sini tak boleh. Di sini tak boleh. Tuan-tuan kena bezakan benda tu. Tapi jaranglah kita buat macam tu. Tapi kod-kod kita terbuat. Kalau kita terbuat, sembahyang kita batal lah, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tak? Baik, kemudian tu syarat pertama lah. Syarat yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, mesti alaikum itu. Assalamualaikum tu mesti ada huruf kaf. Alaikum kaf dengan huruf mim pada akhir kalimah tersebut. Jadi mesti sebut alaikum. Dia tak boleh alaika. Alaika ni ke atas kamu seorang. Alaikum ni
tak boleh kata ganti diri nama yang lain. Alaiha, ke atasnya, nya tak boleh. Alaihi, kaf dengan mim kena duduk sekali. Alaikum, tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh alaika, alaihim ke dan sebagainya. Memang tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan, no? Itu dia punya sebutan dia. Alaikum untuk ramai, alaika untuk seorang. Kemudian ada orang tanya lah, tuan-tuan dan puan-puan, no? Dia kata, ustaz saya ni luang sembahyang ni, no, luang sembahyang ni saya nak bagi salam kepada kawan saya ni seorang je, dia kata. Seorang je, no? Jadi dia kata, panjang saya duk mengaji bahasa Arab ni, dia kata, kalau seorang kita guna alaika sepatutnya kaf. Tapi dia kata kalau kata ramai, dia kata baru kita guna alaikum, dia kata. Jadi dia kata saya nak bagi salam pada seorang je, dia kata, kawan saya ni. Assalamu alayka. No? Biasa orang bagi salam assalamu alaikum. Kum tu untuk ramai. Untuk kamu semua ramai. Tapi dia kata saya nak bagi salam pada seorang je. Jadi dia kata macam tak kena, dia kata. Kum ni untuk ramai. Tapi saya nak bagi salam pada seorang je. Dia kata boleh tak saya tukar kum tu jadi ke, tuan-tuan dan puan-puan. Tu kadang-kadang orang tanya macam tu. Jadi boleh ke tak? Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita nak guna kum bukan guna ke, bukan untuk seorang tak ada masalah. Kalau tuan-tuan nak bagi salam kepada kawan tuan-tuan seorang je, duduk depan tuan-tuan ni seorang je, tuan-tuan guna kum pun tak ada masalah. Dan lebih baik lagi tuan-tuan guna kum. No? Kerana kum ni dia ada penggunaan dia yang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Dia yang pertama penggunaan dia untuk orang ramai lah. Yang kedua adalah penggunaan dia untuk tuan-tuan pada seorang, tapi tuan-tuan nak memuliakan orang tu. Boleh tuan-tuan guna dengan kata jamak, ataupun kita kata plural lah. No? Ataupun kata untuk menunjukkan ramai. Padahal kawan tu seorang je, kawan tu seorang, tapi kata ganti nama tuan-tuan guna untuk ramai. Maka seolah-olah dia untuk takzimkan dia, untuk kita mengagungkan seseorang apabila kita menggunakan lafaz ramai kepada orang yang seorang. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan, no? Biasanya kita gunakan kepada guru-guru kita lah. Guru-guru kita umpamanya walaupun dia seorang je, tapi kita gunakan kata panggilan kita tu kepada guru kita tu dengan panggilan untuk ramai. Kita nak menghormati dia ataupun kita nak memuliakan dia, tuan-tuan dan puan-puan, no? Okey, boleh faham ke setakat tu, no? Baik, kemudian syarat seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, selepas daripada kena ada alaikum tadi, syarat seterusnya antara kedua-dua lafaz, tuan-tuan dan puan-puan, no? Di antara assalam dengan alaikum, tuan-tuan kena berturut-turut. Tak boleh tuan-tuan duk assalam berhenti tarik nafas apa semua, kemudian bawa alaikum. Itu tak apa nak sesuai. Tak apa nak sesuai. Yang mengesahkan sembahyang kita adalah tuan-tuan berturut-turut. Kalau berhenti tak ada masalah, bukan niat untuk wakaf, boleh. Assalam alaikum, tu boleh lagi, tak ada masalah. Kita berhenti bukan sebab kita nak berhenti terus. Tapi kalau berhenti dengan tarik nafas pada di antara assalam dengan alaikum, maka sembahyang kita tidak sah, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh faham tak? Sembahyang kita tak sah ni bukan sembahyang tu tak sah lala tu, tuan-tuan dan puan-puan, no? Dia sah, cumanya kita kena ulang balik. Macam tu, no? Kalau tuan-tuan tak ulang balik kesalahan tersebut, sembahyang kita batal. Dia rukun qauli ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam sembahyang rukun yang berbentuk lisan ni, sama ada Allahu Akbar, surah Fatihah, tahiyat, bagi salam. Kalau tuan-tuan tersilap sikit pada bagi salam, contoh tuan-tuan sebut Assalamun alaikum, tak boleh lah. Sembahyang tuan-tuan batal tak lala tu? Dia belum batal lagi. Cumanya bagi salam tuan-tuan tak sah, tak betul. Tapi kalau tuan-tuan tak ulang balik, tak berbetulkan, sembahyang tak boleh kira. Macam tu. Jadi kalau tuan-tuan tersilap, ulang balik, perbetulkan balik dalam sembahyang tu juga, sembahyang tuan-tuan akan okey, tak ada masalah. Sebagaimana surah Fatihah lah. Surah Fatihah tuan-tuan tersilap pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tersilap sebut macam mana selain daripada yang betul. Kemudian tuan-tuan tersedar bahawa tuan-tuan tersilap sebut, ulang balik ayat tu. Macam tu, ulang balik ayat
Macam tu, no? Tuan-tuan dan puan-puan. Tapi macam mana pula no? Kalau orang tanya no? Dia kata, Ustaz, saya ni, dia kata rakaat pertama, dia kata tersilap, dia kata surah Fatihah tersilap sebut pada ayat tertentu lah. Mana-mana ayat dan surah Fatihah tersilap. Tapi masalah dia tak sedar. Rakaat pertama tak sedar, rakaat kedua tak sedar, rakaat ketiga tak sedar. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi macam mana tu? Macam mana? Mai rakaat yang terakhir tu baru dia sedar, tuan-tuan dan puan-puan. Baru dia sedar kata Fatihah dia tidak betul, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bagaimana dia nak buat? Bagaimana dia nak buat? Dia kena ganti balik rakaat yang dia silap tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau rakaat pertama tersilap, ganti balik rakaat pertama. Kerana rakaat pertama tadi tidak dianggap sebagai sembahyang dia, tuan-tuan dan puan-puan. Masuk dah kan? Okey, masuk dah. Sikit lagi. Baik. Bagaimana pula kalau orang ni dia baru masuk Islam, umpamanya dia pandai nak bagi salam dalam bahasa Arab, tuan-tuan dan puan-puan. Dia baru masuk Islam, sebut ajang pun tak boleh. Maka kita nak buat macam mana? Maka dia boleh sebut terjemah dalam bahasa apa yang dia boleh. Macam tu. Kalau dia ni jenis bahasa Melayu, bahasa Melayu, sejahtera ke atas kamu, soalan macam tu. Dia bagi salam lah ketika mana dalam sembahyang. Tapi dia kena belajar sampai dia boleh bagi salam dalam bahasa Arab, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kemudian sikit lagi. Orang tanya, dia kata, Ustaz, apakah hikmah Allah menjadikan lafaz salam berada di akhir sembahyang? Kenapa tak masuk di awal? Kita mula dengan kata takbir, last sekali dengan bagi salam. Jadi dia kata, apakah kewajaran? Dia kata diletakkan lafaz assalamualaikum di akhir sembahyang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pi rumah orang mula sekali bagi salam, tapi dalam sembahyang tak di akhir sekali bagi salam. Dia kata apakah kewajaran, apakah hikmah dia, tuan-tuan dan puan-puan? Maka para ulama ni dia fikir, dia cari hikmah, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah ijtihad, maksudnya agakkan para ulama. Ulama agak sahaja berdasarkan pengalaman daripada ulama sendiri berkemungkinan. Maka ulama kata hikmah sebab ataupun kewajaran diletakkan assalamualaikum di akhir sembahyang, tuan-tuan dan puan-puan, adalah tadi masa awal sembahyang tuan-tuan angkat takbir, tuan-tuan dah berpaling daripada makhluk. Kita ni asal duk berkawan sama-sama kita ni, duk mengadap sama-sama kita. Bila kita nak masuk sembahyang, Allahu Akbar, kita lupakan makhluk-makhluk tadi. Macam tu. Jadi kita masuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan makhluk kita dah ada, orang panggil apa? Kita dah berpaling daripada mereka. Kita dah menjauhi mereka. Kita nak menghadap Allah ni. Makhluk tadi yang kita dah berkawan, kawan-kawan kita tadi, kita dah tak kawan dengan mereka. Kemudian apabila tuan-tuan duk sembahyang apa semua tu, masih duk menghadap Allah, kita tak kawan dengan makhluk. Duk fokus kepada Allah. Kemudian apabila tuan-tuan habis pada selawat, tuan-tuan nak akhirkan sembahyang, maka tuan-tuan nak masuk balik kepada makhluk. Tadi tuan-tuan dah tinggalkan kawan-kawan kita makhluk tadi, masuk sembahyang. Tuan-tuan nak keluar sembahyang, nak masuk balik dalam makhluk, masuk balik kepada kawan-kawan kita, nak berjumpa balik dengan kawan-kawan kita. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita nak masuk balik kepada makhluk, kita bagi salam dulu kepada kawan-kawan kita. Soalan macam tu. Jadi kita pi rumah orang pun mula dengan bagi salam dulu. Pi rumah orang mula dengan bagi salam dulu, baru kita masuk. Jadi begitulah sembahyang ni. Akhir sembahyang tu adalah penanda bahawa kita nak masuk balik kepada makhluk yang kita tinggal tadi. Kawan-kawan kita yang kita tinggal tadi, kita dah nak keluar lah daripada menghadap Allah, kita nak menghadap pula kepada makhluk-makhluk yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, itu dia punya kewajaran, hikmah yang ulama fikirkan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya rasa cukup sekadar itulah kita punya perbincangan kita, tuan dan puan-puan, berkaitan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tuan-tuan ambil faham lah, ambil faham benda ni. Dan juga satu lagi saya nak peringat kepada tuan-tuan, saya teringat adalah kalau seseorang itu masbuk, tuan-tuan dan puan-puan, dia masuk sembahyang, tu imam ketika tu adalah tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Jadi dia ni masbuk, dia akan tambah rakaat, dia akan bangun berdiri. Cuma masalah dia tanya kita adalah waktu yang terbaik untuk dia bangun daripada nak bangun tambah rakaat. Ketika mana tu imam bagi salam tu, kat mana tempat yang terbaik?
Adakah ketika alaikum? Adakah ketika warahmatullah? Adakah ketika salam pertama atau salam kedua? Maka kalau tuan-tuan tengok cara kita sembahyang, macam-macam cara. Ada yang Tok Imam tak dan bagi salam pertama, dia dah bangun. Ada Tok Imam baru nak mula salam kedua, dia dah bangun. Ada Tok Imam yang habis salam kedua, baru dia bangun. Maka yang mana yang terbaik dalam mazhab kita Syafi'i, tuan-tuan dan puan-puan? Maka di sini ada pelbagai pandangan lah. Cuma saya sebut beberapa pandangan. Maka waktu yang tuan-tuan boleh bangun dah, diharuskan bangun, bukan terbaik lagi, tapi diharuskan bangun adalah ketika mana Tok Imam bagi salam pertama sampai alaikum, tu tuan-tuan boleh bangun. Sebelum alaikum jangan bangun lagi. Tok Imam bagi assalamualaikum, kum tu tuan-tuan dah boleh bangun, tu tambah rakaat. Sebelum tu jangan dah bangun. Tapi itu adakah yang terbaik? Belum terbaik lagi. Gitu. Habis itu kat mana yang terbaik? Maka yang terbaiknya adalah Tok Imam habis warahmatullah salam yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang terbaik untuk kita bangun. Untuk kita bangun naik pada rakaat yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Jadi cukup sekadar itulah pada malam ni. Moga-moga bermanfaat kepada tuan-tuan, insya-Allah. Sama-sama kita beramal dan kita sempurnakan lagi ibadah kita dan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.